Bismillahirrahmanirrahim. Apa dah? Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Dan inilah situ. Betul. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Ini adab entah ni, satu adab jalan sufi ya, amat penting. Sebab kalau cacat adab dia, maka terosak ruhani dia. Ya, rohani dia akan terjejas, maka pancaran makrifat dia tidak akan dapat. Kita kena jaga ni adab dia. Sengaja daripada adab apa di sini sebut ialah iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Berkendak engkau akan tajrid. Dia ada tajrid zahir dan ada tajrid batin. Tajrid maknanya bersunyi daripada usaha dan ikhtiar, serta mendirikan akan dikau pada sebab ya, iaitulah setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Ya, dia rajin beribadat, tapi kerja pun dia buat. Contohnya dia berniaga dan sebagainya. Ada kata lambat sangat dah, tinggal tu dia kerja. Dia tinggal tu kerja, dia terus masuk dalam hutan ke, ataupun dia menuduh ibadat. Mana dia nak tajarid, mujarrad, mana dia nak apa, bersunyi diri, langsung tak nak ada asbab. Pada zahir nampak ibadat kan, dia tinggal lebih dunia. Itu dia panggil syahwat yang tersembunyi. Nafsu yang tersembunyi. Dekat mana silap? Tengok ni dia bahas. Saya ingat dulu masa hari raya kan, saya pergi ziarah tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid. Ya, dia pun takkan air semua, dia pun duduk je, dia pun baca matan ni. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil afiyah. Wa iradatu kat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab inhitatu minal himmatil aniyah. Mana engkau nak tajrid, Tuhan letak engkau kat asbab, itu syahwat yang tersembunyi. Engkau nak asbab, Tuhan letak engkau kat tajrid, itu jatuh daripada tinggi ke bawah, berdebus. Betul. Faham tak ni? Kat mana rahsia ni? Tengok dibahas ni ya. Yakni barang siapa didirikan Allah akan asbab dan berkendak ia akan keluar daripadanya, daripada asbab ya, kepada tajrid, mana dia usaha, kemudian dia tinggal semua usaha dia, dia nak meluli terus ya, menumpukan pada ibadat sepenuhnya, maka demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi, nafsu yang tersembunyi. Ada sini kita tak betul-betul kita tak faham ya, nampak pada zahir hebat, tapi pada nafsu dah masuk dalam ya. Dekat mana nafsu ni? Iradah ya, iradah maknanya iradah tu ke mana engkau menghendaki benda yang telah dipilih oleh Allah. Sikit lagi kita kena di seni benda ni. Baik, sekarang raja panggil dua orang, A dengan B, mari sini. Dia temu juga, dia tengok kan, dia berkenan yang A kau duduk dalam istana bekerja dengan better dia. Yang kau seorang tu, yang B pergi kerja kat luar menjaga apa, perusahaan ladang dan sebagainya, ternakan. Okey, itu pilihan siapa? Raja, sultan. Tiba-tiba yang kerja dekat luar tu mengendeng raja, si nak duduk dalam istana boleh tak? Yang duduk istana pula, tuanku si nak kerja kat luar boleh tak? Dua-dua ni kena hamput dia. Dua-dua kena hamput. Aku dah pilih kau duduk dalam, kau nak keluar, kau pula aku letak luar, kau dalam, pandai. Boleh. Faham ke? Itu seni tu. Mana ukuf alal iradatillah minal adabi sufiyah. Sengaja adab sufi, dia duduk kat mana Tuhan letak, dia jangan ubah selagi tidak mukhalif lisyar'i, selagi tak bercanggah dengan hukum syarak. Tapi jangan diterbawa pula, dibawa lori kasbah. Anda mau kerja ni, tak, anda letak di mana Tuhan letak. Maut itu. Itu salah anda ni. Sebab hukum tu dah dulu putus dah, benda ni haram. Jangan, dia tersilap belakang.
Ya, dia kerja kedai judi, lepas tu orang kata anda tak lagi sekali ni, anda menerima apa yang Tuhan letak. Wah, berat kata. Dia kena ambil batang hukam sesat belakang kata. Ini pun Tuhan hantar kata. Ya, saya tak faham. Apa benda ni jangan muhalif dengan syar'i. Ba'as syariah babul haqiqah. Syariat adalah pintu nak masuk hakikat. Jangan terkejar hakikat, syariat dia lagi habis kewasaan. Ya. Jadi berkendak tajrid, Tuhan letak dia asbab. Dia nak asbab, Tuhan pilih daripada tajrid. Itu semua dua tu apa tu? Dia membuat pilihan sendiri. Ya, itu silap di situ tu. Cedera adab dia. Barang siapa didirikan Allah dalam asbab, ya, berkendak ia keluar daripada asbab kepada tajrid, ya, maka demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Sebab dia panggil tersembunyi, sebab zahir tengok, oh nampak lagi hebat dah. Syahwat dia apa tu? Dia membuat pilihan sendiri. Tuhan dah pilih dia lagi. Tu, ya. Dan hanya adalah ia daripada syahwat. Kenapa? Tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah. Tuhan pilih tadi kan dari situ. Dia nak lagi, bermakna dia buat pilihan sendiri. Ini cacat. Cacat dalam adab rohani dia dengan Allah Ta'ala. Dan kendak menyalahi demikian itu, ya. Dia nak buat pilihan sendiri. Dan hanya adalah ia tersembunyi. Sebab apa dia kata khafiyah, syahwatul khafiyah? Kerana bahawasanya zahirnya menghendaki keluar daripada nafsu. Dia tinggal semua dunia tu kan. Seolah punya aku semua ditinggal. Oh, seseorang dia tinggal nafsu, cantik. Dalam tu ada masalah. Iradat dia tu yang salah. Dan hal demikian itu adalah dikehendaki haki ta'ala. Padahal Tuhan letakkan di dalam makam asbab. Tetapi yang daripada sekira-kira dikeredai haki ta'ala kan dia, tiada daripada sekira-kira yang dikeredai, mana yang diredai oleh nafsu dia. Jadi Tuhan letak di makam asbab, itu pilihan Allah. Bila dia lari, mana tu nafsu dia. Dan diredai Allah Ta'ala akan dia bagimu itu. Apa dia nak kat kita? Berdiri pada yang telah mendirikan Allah akan dikau daripadanya. Mana kita duduk tempat yang Tuhan letak, tu Tuhan sayang. Ya, Tuhan letak di makam tu, tengok syariat pun tak berubah, okey, duduk. Ketika itu dia speed lah, betul kan rohani dia. Tak semestinya orang duduk dalam makam asbab, dia tak naik makam sampai peringkat awliya, tak semestinya naik. Ya, sebab peringkat dalaman tu proses dalam, yang ni proses luar. Kita kena jaga adab, jaga. Dan kata mu'alif dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab mu'alif sama juga, Syekh Ibn Atta' juga, Tanwir Qulub bi isqati tadbirun uyub, memancarnya cahaya hati dengan meninggalkan tadbir yang uyub. Ini semua akan dibincang di belakang. Dia kata apa? Bermula dikehendaki haki ta'ala. Kehendak Tuhan apa dan kat kita ni, daripada apa? Bahawa engkau diam. Engkau diam, mana apa? No comment. Tuhan letak kat situ, jangan protes, duduk diam. Sebab tu setengah daripada tanda orang tu duduk sifat awliya apa dia? Man arafallah kallalisanu. Siapa yang kenal Tuhan, kallalisanu, kelu lidah dia. Apa mana kelu? No comment. Ya. Macam kita lah, hujan lebat pun dia tak ada apa. Panas terik pun tak ada apa. Dia reda dengan kata Tuhan. Ni hujan, hujan pula. Bila panas pula. Habis kau ingat dunia bapak ngunya. Tu kalau bahasa halus sikit kan, kau ingat dunia bapak ngunya. Ya, dia dah bagi dah cantik tu. Sebab tu tanda orang kenal Tuhan, dia no comment. Sebab semua Tuhan jadi ada hikmah. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Tidak kau jadikan semua ni siang malam sakit senang, semua ada hikmat ilahi. Sama ada akal manusia yang pendek dapat kesan hikmat atau tidak, tu soal lain. Ya, semua penuh dengan hikmat ilahi. Tu saya cerita tu berapa? Satu orang kan, dia pergi pertikaikan kumbang yang duduk dalam tai ayam kering. Kumbang dan tai ayam kering kan, dia puati tu, dia pun pertikai dalam kalbi dia, dalam hati dia, dia pertikai. Apa faedah Tuhan jadikan benda? Tuhan beri dia satu penyakit, dia berobat bertahun, duit beribu habis, tak baik-baik. Akhirnya dia jumpa seorang wali Allah. Ya, dia pun tanya, saya di Syekh, apa agaknya ubat saya? Ubat kau? Ditunjukkan tai kumbang dalam tai ayam. Dia melaung menangis tuan. Saya kata, kenapa kau menangis? Inilah benda yang saya pertikaikan dulu. Kau pertikai apa? Semua Tuhan jadi tu ada hikmat. Dia tunjuk kumbang melaung menangis. Dulu dia bertikai, bukan bertikai dengan mulut dan hati je. Apa faedah tuan? Jangan sebut tuan.
Bahkan kalau kita tengok benda pelik berlaku, tengok cengkarung kepala 5 jalan. Ular kepala 3 pelik kan. Baca ayat tu. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tidak engkau jadikan benda ni sia-sia, tak, semua ada hikmat. Subhanak, ma suci engkau, faqina azabannar, dan selamatkan kita daripada disentuh api neraka-Mu ya Allah. Itu kaedah dia, adab ya. Sebab nak lebih cepat jalan ni tak sampai pun, duduk dalam makam fana. Bila difana dengan afal tak ada apa. Difana dalam afal, dia tak nampak makhluk pun. Pandangan dia semua ke Tuhan, lazat tak ada apa. Ya, sehingga sakit dia nampak di Tuhan, dia akan berubah. At-talazzus bil balayat tahaqququm biridha. Bila dia berlazat dengan bala, itu tanda dia tahqiq dalam makam ridha. Makam ridha lebih tinggi daripada makam sabar dan ya, ridha, sampai dia berasa apa? Nikmat. Sakit dia rasa nikmat. Siapa boleh jangan rasa tak? Benda sakit, orang sakit, tapi dia boleh nikmat. Sebab apa? Dia duduk makam tu. Ya, talazzus, itu makam para awliya tadi. Tidak akan sampai makam yang tinggi kecuali sampai dia adal man'u ainul ata. Dia merasakan bala tu nikmat. Adal man'u, mana tu mana pun bala lah. Orang senang dia susah, orang sakit, orang sihat dia sakit. Adal man'u ainul ata, dia memandang suatu kurniaan. Ketika itu dia masuk dalam lain arif billah. At-talazzus bil balayat. Sebab apa dia boleh berlazat dengan bala yang sampai? Sebab dia tak pandang zahir, dia pandang belakang. Satu hari dalam hadis seorang demam, pahala dia berapa? Setahun. 2 hari kita demam, dia sabar, pahala 2 tahun ibadat solid. 3 hari dia demam, dia sabar, dia tahan, dia reda, 70 tahun pahala dia. Kita buat ni pertama tak sampai 70 tahun, kemudian terima tak tahu lagi. Ada penyakit dia reject kan, riya, ujub, semua dan sebagainya. Yang ni yang solid dia dapat tu. Maka dipandang 3 hari dia demam tadi, tuan simpan 70 tahun ibadat solid. Masya Allah. Itu dia rasa apa? Nikmat. Sebab apa? Dia nampak benda sebalik. Itu pentingnya ilmu dipandang benda tu ya. Maka adal man'u ainul ata. Dia boleh pandang mana tu jadi ata. Maknanya tuan sekat sebenarnya itulah pemberian. Budak kecil baru pandai berjalan, tiba-tiba dia minta dengan mak dia nak main pisau sembelih lembu bapak dia kan. Mak dia bagi tak? Maut kau bagi. Habis koyak dia kerja kan. Jadi tak bagi itu, itulah pemberian untuk dia. Itu dipanggil al-mana' ainul ata. Ya, kalau bagi kan jadi rosak. Tuhan tak bagi kita jadi kaya besar, jadi korporat besar, ada hikmat. Ya, aku bagi kau sikit ni pun apa tak penting, kalau curah banyak telingkup terus. Jadi mana semua ada hikmat ilahi ya. Itu dia. Dan kata mu'alif dalam Tanwirul Qulub, dikendaki hati kita pada mu'abah bahawa engkau diam, sukunul qalbi, diam hati kita, no comment kepada yang telah didirikan Allah akan dikau. Tuan letak kita kat mana pun dia diam, jangan komen ni. Hingga adalah hak kita Allah memerintah, ia akan dikau keluar daripadanya. Mana dia duduk asbab, tunggu ada isyarat rohani, dipindah tajrid, apa boleh. Seperti yang memerintah, ia akan masuk akan kau. Mana masuk dengan dia, keluar dengan dia. Ya, mudkhala syirkin wa mukhraja sidq. Masuk apa makna mukhraja sidq? Tempat masuk yang siddiq ialah bi anta dakhulah ya billah. Dia masuk, dia memandang dengan Allah. Dia keluar pun dia pandang dengan Allah. Itu dipanggil mukhraja sidqin. Dan juga mudkhala sidqin. Mudkhal masuk, tempat masuk jujur dengan Tuhan, dan tempat keluar pun dengan betul. Iaitulah segala-gala dikaram dalam memandang Allah Ta'ala. Maka nak karam pandang Tuhan apa? Kena banyak zikir. Tak ada zikir, tutup jalan tuan-tuan. Zikir kena banyak. Habis. Dan kata Syekh Hijazi radhiyallahu anhu, bermula iradah kena tuan 3 bagi. Ya, ada 3 pembagian. Pertama dipanggil iradatut tabi'i. Yang kedua iradatut tamanni, dan ketiga dipanggil iradatul haq. Iradah bermakna kehendak ya. Maka yang pertama itu iradah at-tabi'i, kehendak tabiat biasa kita ni. Dia takluk bergantung kepada bahagian nafsu. Ya, nak apa? Nak banyak makan, banyak tidur, kan? Banyak harta. Kerana daripadanya itu wajib. Ini dipanggil apa? Iradatut tabi'i. Yang kedua iradah tamanni. Bagi segala orang yang ahli tawajuh. Ya, ahli tawajuh, mana orang yang
sentiasa mentawajuhkan qalbi dia, roh dia, sir dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu majlis tawajuh besar. Ya, sebab majlis memperhadap, makna tawajuh tu apa? Memperhadapkan qalbi kita, hakikat insan diri kita terus ke hadrat dia. Ya. Maka duduk betul makam tawajuh, dia terlepas daripada 3 syirik itu. Syirik jali, syirik khafi, dan syirik asghar dan syirik khafi. Ya. Kalau syirik jali, dia membatalkan akidah. Sembah berhala, sembah patung, sembah apa tu kan, itu batal akidah. Sebab sifat syirik ialah ibtal, membatal. Yang kedua, asyirik asghar. Ya, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar, tu hadis sahih. Benda yang paling aku gerun kena pada umatku, syirik yang kecil. Apa dia? Wahwa riak. Bila ada riak, dia membatalkan sawabul amal, pahala amal habis kosong. Ya, yang tadi membatal akidah. Tapi kalau riak wujud semua, akidah tak batal, tapi pahala amal tu habis kosong. Yang ketiga dia panggil syirik khafi, ni lagi dalam. Ya, yang kita matikan dia dengan la haula wala quwata illa billah, dengan betul-betul fokus dia. Tu. Maka dibatalkan apa ni? Dibatalkan sidqut tawajjuh. Ni tawajuh ni. Ya. Mana seseorang dalam tawajuh, kalau dia tak matikan pandangan diri dia, dia tak fanakan, jawab dia akan cedera tawajuh ni. Lepas tu kalau Naqsyaband, dia sebut apa? Rabbal alamin. Jangan baca Rabbi, jangan baca Rabbu, salah. Dia kena baca dengan nasab. Tahu? Ada kalau ngaji nahwu tu. Dia duduk tawajuh, dia akan sebut, mursyid atau syekh akan kata Rabbal alamin aja, panak tu. Matikan dia. Rabba apa makna? Ya, wajih qulubak ilaihi. Itu mana hadapkan kalbi kamu kepada dia. Semua terrabba, mana hadapkan batin hati kamu kepada Ar-Rabb, Tuhan. Baru kita Rabbal alamin habis kan. Kalau dalam Ahmadiyah, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli, atau sama tu taraf itu. Uqaddimu, aku hadapkan, bila hadap tawajuh tu sama mana. Ya. Dia tawajuh ke situ. Bila sebut Allahumma yuqaddimu, jangan ingat benda lain. Padam habis, padam, fokus tu dia. Baru nak berjalan. Sebab as-sayru fillahi la yakun ila ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan mula. Start di kunci mana? Bila fana. Apa makna fana? Antabdu azamatillah. Terserlah dalam kalbi sir dia kebesaran Tuhan dia. Lain padam habis. Ya. Dia nampak semua afan Tuhan. Ketika itu baru dia benar kita berjalan rohani. Bagaimana kalau kita tak panakkan pandangan lain, masa disangkut lagi, Tuhan tak buka kan? Ya, dia tak buka lagi. Ya, sebab kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbu qalbul mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak suka amal tu disekutukan, begitu juga kalbi dia tak sekutukan, dia nak ada dia je. Ya, baru dia buka jalan. Itu rahsia dalam perjalanan tarekah ni. Itu dia panggil apa? Sidqut tawajuh akan rosak bila mana dia tak settlekan lagi asyirkul khafi. Apa syirkul khafi? Ru'yatun nafas. Syirik khafi dia mula apa? Ru'yatun nafas, memandang diri. Ya, dalam perjalanan hakikat tak ada ana tak ada. Itu dia panggil anania, keakuan. Saya tak ada. Dia nak dia. Huwallah, huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dia gunakan hu makna dia. Bila kita fokus pada dia je, lenyap yang lain. Dan bila lenyap lain, disitulah dibukakan kita kelazatan dengan Allah Ta'ala. Kelazatan alam malakut jawarut dibuka. Kita akan tinggalkan alamil malakut, alamil mulki. Alam mulki di tempat kita leka, tempat apa tu semua alam mulk. Ya. Bila kalbi dia naik, dia tarik injizab ke arah alamil malakut al-jawarut, dia akan dibuka. Tajalli akan berlaku. Di situ dia akan duduk maqamul unsi, maqamul qurbi. Ya. Itu panggil pada ahli tawajuh yang salik mereka itu. Bila ada iradah, orang yang ahli tawajuh yang ketiga, apa dia panggil yang ketiga tadi? Iradatul haq dipanggil. Kehendak dia apa? Hak ila Allah Ta'ala. Yang salik mereka itu, ia telah menghendaki kurnia hak ta'ala. Dia mengharapkan limpah kurniaan Tuhan. Dia panggil faid, anwar, futuhat, fuyudat. Ya. Itu banyak lagi tadi. Allah. Dan yang ketiga itu iradah yang ta'aluk pada ikhlas dan hakikatnya menyucikan yang dikasih
daripada najis syirik jali dan khafi. Dia menyucikan al-mahbub. Siapa mahbub? Huwallahu ta'ala. Yang dikasih ialah Allah Ta'ala. Disucikan daripada najis syirik yang jali, yang kasar ni lah. Tak sembah apa tu, kita dah selesai ni. Dari satu yang khafi dah. Khafi ni banyak sangkut. Syirik yang kecil, memandang diri dia. Lepas tu kalau kita sembahyang, kita qiyam, berdiri, kita rokok, kita sujud, kita rasa kita ke, kita rasa af'al dia? Kalau kita masa kita lagi, nampak kita lagi, oh belum, mahjub, terhijab. Dia kena karam terus tu. Sebab tu dia kata as-salam mi'rajul mu'min. Sembahyang tu mi'raj orang mukmin. Ya, mi'raj mana apa? Urujul qalbi. Hati dia naik terus ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat, dia takbir, hilang yang lain. Ya, ketika itu berlazatlah ia dengan Tuhannya. Ya, bila dapat tu, bila pandangan di kepada aghyar, pada makhluk sudah dibersihkan. Ya. Kaedah kita apa? Fa iza kamulat tathhirur ruh minal aghyar, kemudian washtarakat alaiha sumusul anwar, baru dipanggil kushifat bil asrari zat wa anwaru sifat, bagharakat fil bahri tauhid allazi takalla anhu al ibarah wa la talhaquhu al isyara wa hiya tauhidul khas. Ini tauhid khas. Ya, ilmu tasawuf dipanggil tauhid khas. Sifat 20 tauhid itu tauhid am. Tauhid am membina akidah. Tauhid khas membina musyahadah. Beza tu. Musyahadah lagi terang dan lagi tinggi. Jadi mana faiza kamu datang hiru, apabila sempurnalah soalan untuk menyucikan roh dia daripada apa? Aghyar, daripada makhluk, dibuang, fokus terus ke Tuhan. Washtarakat alaih, dan memancarlah atas dia syumusul anwar, matahari anwar nur. Tuan cempakkan berbagai nur dalam kalbi dia. Maka kusyifat bi asrar, dibukakan segala rahsia zat, wa anwaru sifat, dan nur sifat akan dibuka. Maka karamlah ia dalam tauhid. Bagharakat bi bahri tauhid. Yang mana alazi kalla anhu ibarah, kelu nak buat ibadat soal ibadat dan tidak mengubah isyarat, maka itu dipanggil hiya tauhidul khas. Itu tauhid khas panggil, ya. Dia dapat dengan apa? Riyadah wal mujahadah. Sebab yang membuka huwallahu ta'ala, ya, itu. Maka syirik yang hafi itu seperti bahawa engkau jadikan iradat bagimu. Itu syirik hafi, ya. Iradat tu yang hakiki huwallah, tapi dia tak pandang yang hakiki, dipandang iradat dia dekat dia. Maka dengan sebab itu terhijablah ia daripada memandang kepada iradatullah. Kita nak matikan iradat makhluk dalam memandang iradatullah. Matikan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Matikan segala sifat makhluk dalam memandang segala sifat Allah. Last sekali, matikan wujud makhluk dalam memandang wujud Allah. Baru dia kata la mawjud bihaqqin illallah atau illahu. Tak ada wujud sebenar melainkan dia. Ketika itu tuan-tuan barulah dibukakan, disarungkan dengan pakaian makrifat dan dibukakan kelazatan yang tak pernah dirasa. Mala ainun ra'at wala uznun sami'at. Benda tak pernah lihat, tak pernah dengar, semua dapat. Tu pakaian apa tu? Syurga tadi. Bagi kita ada dua syurga. Satu di akhirat tu maklum. Ya, yang di dunia yang dicari apa? Jannatul ma'rifah. Syurga makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat ni tuan-tuan, dia punya nikmat, masya-Allah. Tak boleh nak bayang tadi. Tak terbayang nikmat dia. Sampai habis-habis ulama Tolina wa Misal, dia kata lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Bayangkan kan. 1 kali jima', 2 kali jima', 100 kali, 1000 kali, lebih daripada itu. Mana apa dia nak buat. Biasa ulama sufi dia akan buat 2 tarikan kuat. Dalam misal arak perempuan. Itu biasa dalam kitab-kitab dia buat. Mabuk dia macam mana orang mabuk arak maknawi, bukan arak yang kita minum tu. Mana bila arak dia ingdimas, tenggelam pandangan makhluk, terus yang wujud betul pandangan kalbi dia menghadap tepat kepada hadrat Tuhan. Di situ baru akan dibuka, ya, berbagai-bagai fuyudat, ya, futuhat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan. Itu yang kerja ke dalam suluk kan tadi. Ya, dalam suluk tu orang kerja kan. Dia cuci habis. Suluk ibarat apa panggil? Ya, khusus. Ya, suluk ni khusus rohani. Dia pakai kaedah-kaedah hadis Rasulullah SAW. Sikit makan tu dalam hadis tu. Iza aqallu rajul atuma muli'a jawfuhu
nuran. Habis seorang bersedikitkan makan, maka Rasulullah kata dipenuhkan batin hati dengan nur. Lepas tu pancaran nur banyak dalam suluk. Pum, tuan buka. Sebab apa? Dia pakai kaedah. Kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan cakap, semua ada tu. Semua dalam hadis semua ada. Ya, maka dia guna cepat, dia dapat cepat warid dia sampai. Ya. Tu. Kita kat rumah pun nak tarik zikir dia, dah tengok cerita keling habis tu. Ya, pun nak buka sikit-sikit tarik zikir pun 10,000 dah pergi sana pula sana. Ya, dia dalam suluk paling kurang tak ada 1,000 dia tembak zikir. Pum tembak kan, dia cuci. Terangkatlah segala aryar, hijab terangkat tak. Lepas tu jangan pelik dalam suluk tu buka sebab syarat dia ketat. Bila syarat ketat, produk kalau dia pun syarat ketat macam kualiti dia tinggi tak? Tinggilah dan mahal, ketat syarat. Kan? Dalam hadis pun yang kuat ketat syarat Imam Bukhari. Imam Muslim dia kuat sikit. Kalau Imam Bukhari ruqi wal muasyarah. Dia kena jumpa perawi hadis dan kena semasa dan jumpa. Syarat ketat. Sebab tu title hadis dia lebih tinggi. Terkadang dia. Ya, kerja lebih berat, dia punya hasil lebih lumayan lah, dan begitulah ni. Riyadhah lagi kuat, lagi tepat terbuka. Itu kan ada ni. Lepas tu suruh dibuat tu banyak kelebihan yang telah diatur oleh para masyayikh ini. Dan satu lagi tak ada. Yang kedua, iaitu iradat kepada segala orang yang ahli tawajuh, yang salik mereka itu mengendaki kurnia hakikat rajul. Dan yang ketiga ialah iradat yang takluk pada ikhlas dan hakikat, yang menyucikan daripada dikasih, daripada najis syirik yang jali dan khafi. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala disucikan di dalam kalbi kita, jangan ada lain melainkan dia je. Maka syirik yang khafi itu seperti bahawa kau jadikan iradat bagi mana kita terpandang rasa kita lagi. Ya, syuur kalbi kita nampak kita buat, kita nampak kita hebat, oh itu jauh lagi, kena buang tu. Ya, tu. Dan ataupun kau lihat bagi mewujud. Di ilmu tuan-tuan ni matikan wujud. Mati kat mana? Mati kalau bukan. Dia mati fi syuur qalbi. Luar nampak kan? Ya, luar nampak. Sebab bukan kita ukuran luar, sebab yang dapat makrifat dalam. Luar kita tak layak kan? Mati kita tak layak nak makrifat Tuhan. Tempat ni liang lahat dia semua. Yang kita solid apa cantik luar semua kena baling liang lahat aja. Yang boleh tangkap hakikat roh dalam tu. Dia tu kalau kita tembak kalbi tu, zikir kita tak lataif, jangan tembak kat dada luar tu, dalam dia tu. Nur yang dalam tu. Yang tu kita tembak. Dia hakikatul insan dalam tu. Dia punya suih-suih lataif, baru dia kena tepat. Pancaran nur, baru dia ada gegaran. Oh, dia boleh masuk, dia boleh naik. Ya, yang kita tembak kat dada kita tulang tu. Kita ada benda dan ya. Tu. Allah Karim. Mana tadi? Seperti kau jadikan iradat bagimu, itu perasan kita, atau kena buang tu. Atau kau lihat bagimu wujud, ya kita kena matikan. Sebab hakikat mengenal diri apa? Ada, ia, tiada, engkau. Itu dia. Ya. Ada ia, tiada engkau. Pada mana tu? Syuur, bukan pada mata luar. Mata luar nampak kan? Mata dalam tu kita nak pakai. Tutup, yang lain itu buka. Maka apabila telah ikhlas, bersih engkau daripada segala penyakit berpaling. Penyakit berpaling, itu diidafat tu. Maknanya berpaling hati daripada Allah, itu dipanggil satu penyakit besar. Insirafu qalbi anillah. Ya, terpaling hati Tuhan itu penyakit rohani dan sebab tu kita sentiasa fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap kelipan mata dan nafas dengan dia. Kerana Syamban dia panggil zikir lipat dalam. Dia ada cara-cara ya, untuk apa, sentiasa lisan dia sentiasa turun nafas dengan Tuhan ni. Dan telah ya kau nafikan hukum maksiat. Sebab dia ada zikir lipat dan sekali tarik 10,000 masuk. Tuan guru kita Muallim Haji Abdul Wahid ya. Dia kata aku punya kawan ada seorang kata Sidi Yahya ni. Kajang, yang alim besar dengan Haji Mekah. Dia buat suluk di Kajang. Dia punya zikir Naqsyaband lain macam. Dia tongkat dia sekali tarik juta gitu. Sekali tarik tuan-tuan juta sup. Dia punya tarik sap dia makrifat juta. Boleh? Ni ada lebay tak faham, dia kata apa zikir gulung-gulung, dia tak faham. Pi kulil amatin tu gulung lah tu. Pi kulil amatin tu gulung lah tu. Satu kali sebut ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pi kulil lamha. Sebanyak mana kelipan mata, wa nafasin sebanyak mana nafas kita, wasi'ahu ilmu Allah lebih daripada gulung ni. Seluas ilmu Tuhan siapa nak nilai? Ya, sekali kata tu.
Dan ini bersandar pada hadis Rasulullah SAW. Satu hari sahabat dia duduk berzikir pakai buah biji apa? Biji tamar. Subhanallah, subhanallah. Nabi balik, setahun tak siap lagi. Nabi kata, nak tak aku ajarkan satu kalimah, sekali engkau sebut aja, sebanyak-banyak makhluk Tuhan pahala. Itu lipat tuan. Ya, apa dia? Subhanallahi adada khalqi. Subhanallah sekali sebut, tapi dia punya pahala, dia punya kelebihan apa? Adada khalqi, sebilang-bilang makhluk Tuhan. Nak kira makhluk Tuhan ni darat tak fikir, laut lagi sekali sebut itu lipat. Dia panggil tad'if, ganda. Ada dalam hadis ya. Semua ada kan tak ada. Tu ahli makrifat penjalankan, dia tarik sak sekali. Ya, sekali sak sum dia masuk, dia makrifatkan ya. Tu semua ada cara dalam hadis ada. Sebab pentingnya ilmu kita kena faham. Ada lebih tak faham kata di komen macam-macam. Kalau zikir dengan sir, orang zikir dengan roh, zikir dengan atas lagi, dia ada cara-cara dia tadi. Kau nak kira Syabani bin zikir diputar macam tu, orang bertikai kan. Orang zikir satu, kau laju pasal kata ni. Dia zikir menipu, bukan menipu, kau tak faham. Itu zikir isyarat dia, sebab yang kita zikir dalam, bukan luar. Kalau zikir dengan lisan, baru kita terik satu-satu. Dia main dalam semua. So, ya, dalam punya pergi lagi laju kan. Kalau dalam laju itu, dia lipat lagi laju. Ikut martabat yang Tuhan bukakan. Habis ya. Maka bila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit berpaling, mana berpaling hati itu satu penyakit dipanggil, dan telah kau nafikan hukum maksiat pada sekalian tadi, maknanya memandang diri dan buang habis fana dengan Tuhan, maka jadilah engkau serta Allah, kun ma Allah. Bila engkau serta Tuhan, dipanggil apa serta ni? Kenaksyaban dipanggil apa ni? Ya, ma'iyah dipanggil. Ya, muraqabah ma'iyah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya, itu. Tapi ma'iyah bukan ma'iyah hisyah, ma'iyah maknawiyah. Kalau pakai ma'iyah hisyah kufur kan. Bila serta makna dekat, berpihak, itu bukan begitu. Ma'iyah maknawi, mana kita dengan Tuhan terlepas tak daripada ta'aluk iradat, tak lepas taksir iradat. Kita lepas tak daripada ta'aluk qudrat, tak lepas daripada ta'aluk ilmu, tak lepas. Itu maknanya kita sentiasa dalam ta'aluk dia. Itu kita istighbarkan bahawa pancaran nur dia kuat, terang bagi kalbi dia, dan berdiri atas akan dia daripada segala sebab, maka berkendak engkau akan tajrid. Maka adalah demikian itu daripada lagi tinggal nafsu yang tersembunyi dan daripada syahwat yang tersembunyi. Mana kendak tu yang salah tu ya. Mana tidak mengikut apa yang telah ditetapkan. Yang tiada nyata atau melainkan dengan segala orang yang ahli inayah, orang yang dapat petunjuk, dia akan nampak benda ni. Kerana bahawasanya syahwat itu tiada jadi ia, melainkan daripada nafsu, sama ada nafsu bangsa dunia atau nafsu bangsa akhirat. Berjalan ni dia potong habis nafsu. Ya, sebab dia kata khuruju minan nafsi ya ni'matul uzmah fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Engkau boleh keluar daripada genggaman nafsu, itu nikmat paling besar, sebab nafsu hijab dinding engkau dengan Tuhan. Ya, sebab jalan nafsu dipotong, dia pak boleh akan terbuka. Ia dikenal dengan cara muka syafah dengan Allah Ta'ala. Kemudian iradatul asbab lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.